Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita pada malam ini untuk meneruskan lagi daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi, yang mana kita dah sampai pada perbincangan berkaitan dengan dalil bagi sifat sama' basar dan kalam. Kita dah baca semalam daripada kalam musannif dan juga hasyiah Syekh Syarqawi. Kita sambung pada malam ini syarah Syekh Hudhudi dekat luar tu . Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Akuma asma'u wa ara wa nahwu dhalika, dan seumpama demikian itu. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, wa kallamallahu Musa taklima, telah Allah berkalam dengan Nabi Musa akan sebagai kalam yang sungguh. Wa qawluhu ta'ala, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Ini merujuk kepada dalil sifat kalam. Wasunnatu, dan juga sunnah pula dalil bagi sifat sama' dan basar daripada al-hadis. Faminha, maka di antara sunnah itu ahadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah, banyak yang menyatakan bahawa Allah Taala mendengar, melihat dan bersifat dengan kalam. Habis. Wal ijma'u, dan ijma' itu apa dia? Ittifaqul ulama'i, ittifaq sekalian ulama' ala anna Allah sami'un basirun mutakallimun. Para ulama' sepakat bahawa Allah itu mendengar, melihat dan berkata-kata. Itu dalil naqli. Adapun dalil akli, wa aidan law lam yakun sami'an, ini dia. Dan juga kalaulah tiada Tuhan itu mendengar, wa basiran, dan tiada melihat, wa mutakalliman, dan tiada berkata-kata, lakana asamma a'ma abkama, nescaya Tuhan itu pekak buta lagi bisu. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat tersebut, maka Tuhan bersifat dengan lawan dia lah. Dia tak mendengar, pekak, asamma. Tak melihat, buta, a'ma. Tidak berkata-kata, bisu, abkam. Wa dhalika naqsun, dan yang demikian itu kekurangan. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Walhal, kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Lihtiyajihi ila man yukammiluhu, kerana bila Tuhan lemah, berhajat Tuhan kepada man yukammiluhu, kepada yang menyempurnakannya. Bila Tuhan lemah, Tuhan kurang, tentulah Tuhan berhajat kepada yang nak mentakmilkannya, nak menyempurnakannya. Wa dhalika, dan itu berhajat itu, yastalzimu huduthahu, melazimkan baharu Tuhan. Maknanya dia bukan qadim dah, kerana dia berhajat kepada yang nak menyempurnakannya, maka lazimlah oleh baharunya. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Okey, habis. Kita masuk pada kalam Syekh
Syarqawi kat dalam ni, qauluhu wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. U'turida, dibuat i'tirad kalam musannif itu bi anna hadhil ayata, bahawa sesungguh ayat ini la yuhtajju biha 'alal khasmi, tidak dapat dibuat hujah di atas lawan. Siapa lawan kita dalam isu ini? Wa huwal mu'tazili, iaitu Mu'tazilah lah. Ayat ini tak sesuai untuk dijadikan hujah kepada Mu'tazilah. Kenapa ini isunya? Kita mengisbatkan ada sifat, namanya sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Yang mana Mu'tazilah tidak mengisbatkan sifat ma'ani ni. Tapi dia mengisbatkan Tuhan tu sami', basir, mutakalim, dia isbatkan juga. Jadi ayat ini hanya menyatakan Allah as-sami' al-basir. Tidak menyatakan Tuhan tu ada sam'un, ada basarun, ada kalamun. Jadi tak dapat la yuhtaju biha 'alal khasmi. Kenapa? Li'annaha, kerana sesungguhnya ayat ini ni ghayatu ma tadullu ala ghayatu annaha ghayah situ kalau ada nuskah yang berbeza tolong maklum. Ghayatuhu annaha li'annaha ghayatun gini, ghayatu ma tadullu ala sam'iyatihi. Cuba tengok kalau ada nuskah berbeza sini ni. Li'annaha ghayatu ghayatu ma, jadi kena buat gitulah. Li'annaha ghayatu ma tadullu, ghayatu ma tadullu, ghayatu ma tadullu, li'annaha, kerana sesungguh ayat itu tadi, ghayatu ma tadullu, ghayah barang yang menunjukkan ayat di atasnya, tadullu, ghayatu ma tadullu ala sam'iyatihi. Jadi ghayatu ni mudhaf, ma itu mudhafun ilaih, ini jadi mubtada, ala sam'iyatihi itu jumlah tu muta'alliqun bimahzuf jadi khabar. Jumlah daripada ghayatu ma tadullu menjadi khabar kepada li'annaha. Anda macam gitulah. Li'annaha ghayatu ma tadullu ay ghayatu ma tadullu ala sam'iyatihi. Sehabis-habis barang yang menunjuk oleh ayat ialah atas sam'iyatihi, atas keadaan Tuhan tu mendengar sahaja. Ay ala kaunihi sami'an wa basariyatihi, ay ala kaunihi basiran. Nampak? Jadi berlapis. Lepas tu takut ada beza. Li'anna ghayatuha tadullu. Boleh juga, tapi bila buat gini kita kena takdir itu li'annaha ghayatu ma tadullu ala sam'iyatihi. Jadi ala tu haraf jar muta'alliq bimahzufin jadi khabar. Ghayatu jadi mubtada, jumlah itu jadi pada duduk jadi khabar kepada li'annaha. Kalau tidak dia boleh buat terus je, li'anna ghayatu ma tadullu, li'anna ghayatuha tadullu. Tak apalah. Kalau tak ada beza maknanya kita buat takdir macam tadi li'annaha ay li'annaha ghayatu ma tadullu ala sam'iyatiha. Jadi sinilah ala ni dia jadi khabar kepada ghayah. Okey.
Kerana habis perkara yang menunjukkan oleh ayat itu di atas keadaan Tuhan tu ada keadaan Tuhan tu sami'an ala sam'iyatihi ay ala kaunihi sami'an wa basariyatihi ay ala kaunihi basiran. Wa hadza la nizaa fihi, itu tidak ada pertelingkahan padanya. Tidak ada pertikaian. Kita tak pertikaikan pada masalah ni. Dah Tuhan sebut sami' basir. Ni tak ada khilaf kita dengan Mu'tazilah. Bainana wa bainahu, antara kita dan antara Mu'tazili tadi. Li'annahu, kerana Mu'tazili tadi, li'annahu li'annahu yusallimu annahu ta'ala sami'un. Yusallimu, menerima. Taslim makna menerima keadaan Tuhan itu sami'un wa basirun. Dia itu mendengar dan melihat. Tetapi dia terima. Li'annal mu'tazili yusallimu, menerima bahawa Tuhan itu sami' basir. Lakin bidzatihi, tetapi dengan zatnya. La bisam'in, bukan dengan sifat sama'. Wa basarin, dan sifat basar. Zaidaini, yang tambahan alaiha, di atas zat. Bukan ada sifat lain namanya sama'. Bukan ada sifat lain namanya basar yang selain daripada zat. Kama huwa mahallun niza', sebagaimana itulah dia punca tempat khilaf. Kita khilaf dengan Mu'tazilah. Jadi ayat itu tidak ada hujah ke atas Mu'tazilah. Wala dalalata fil ayati ala dhalik, dan tidak ada dalalah petunjuk pada ayat itu ala dhalika, atas demikian itu, atas adanya sabitnya sifat sama' basar yang tambahan. Itu i'tirad dia. U'turida. Apa jawabnya? Wa ujiba bi anna listidlala biha, dan dijawab dengan bahawa sesungguhnya istidlal, membuat dalil dengan ayat itu, mulahadhun fihi, itu dilihaz, itu diperhatikan padanya. Membuat istidlal dengan ayat itu mulahadhun fihi, diperhatikan padanya qawaidul lughah, akan kaedah-kaedah bahasa. Bukan ayat tu kita tengok kosong sebegitu, tetapi ayat itu kita perhatikan, kita analisisnya melalui kaedah lughah. Faddalil, maka dalil huwal ayatu, dalil tu ayat itu biwasitati ma tafhamuhu ahlul lughati, dengan perantaraan apa yang dapat difaham oleh ahli lughah, ahli bahasa. Bukan semata-mata tengok ayat itu secara kering kontang begitu, tetapi dengan pemahaman ahli lughah minha, daripada ayat tersebut. Wahum, dan mereka ahli lughah, yafhamuna, mereka faham, anna sami'an, bila sebut sami'an itu yang mendengar, orang bahasa dia faham, anna sami'an zatun thabata laha as-sam'u. Pada bahasa bila kata seseorang itu sami', itu merujuk kepada zat yang sabit baginya as-sam'u, ada padanya sifat pendengar. Zaidan alaiha, yang lebih daripada adanya zat semata-mata. Wa basiran, dan mereka faham basiran, yang melihat itu zatun thabata lahal basaru, zat yang ada padanya sifat pelihat. Zaidan alaiha, yang lebih daripada semata-mata ada zat. Wa kadza yuqalu fil kalam, dan demikianlah juga dikatakan pada sifat kalam. Okey. Itu. Jadi dari segi hujah lughahnya, bahawa bila kita kata, bila Tuhan sebut dia itu sami', tentulah ada padanya sifat sama' yang ada pada zat, sehingga kita kata zat itu sami'un. Basar pun sama. Okey. Wa kadza yuqalu fil kalam. Li'anna, lagi inlah pula, li'anna ma lam yakum bihi wasfun, kerana seseorang yang tidak ada padanya sifat, la yushtaqu lahu minhu ismun, seseorang yang tidak ada padanya sesuatu sifat,
tidak boleh diisytiqaq daripadanya isim. Orang tu tidak ada sifat tersebut. Macam mana boleh kita namakan orang itu bersifat dengan sifat itu? Sifat tersebut ada. Tengok. Dia kata, misal, fala yuqalu qaimun, tidak dikatakan seseorang itu yang berdiri, wala aqilun, dan yang berakal, illa liman ittasafa bil qiyami wal aqli, kecuali yang ada sifat qiyam, ada sifat akal. Barulah kita kata seseorang itu qaimun, seseorang itu aqilun. Jadi kita nak isytiqaq isim, tentu dah ada sifat. Kalau tidak ada sifat, macam mana boleh dikeluarkan isim daripada, boleh diisytiqaq isim daripada seseorang yang tidak ada sifat yang kita nak isytiqaq padanya. Okay. Wal mu'tazilatu. Jadi sini kalau ikutnya berdasarkan dua. Pertama, hujah hakikat satu. Yang kedua, hujah lughawi. Okay. Wal mu'tazilatu, dan mu'tazilah ya'tarifuna bihadhil qa'idati. Dan mu'tazilah dia, mereka ni bukan tak pandai ke kaedah ini, tak reti ke kaedah yang kita sebut, kaedah ahli bahasa. Kita pun boleh faham, mu'tazilah tak boleh faham. Mu'tazilah ni hebat-hebat juga. Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani buat kitab usul fiqh. Siapa lagi? Qadi apa ni? Qadi Al-Husain Al-Mu'tazili. Lagi Zamakhsyari. Mereka tu ahli bahasa dan orang yang hebat. Jadi katanya wal mu'tazilatu ya'tarifuna bihadhil qaidah. Mu'tazilah dia iktiraf, dia terima kaedah ini. Lakin lahum an yaqulu. Tapi mereka, bagi mereka, mereka boleh kata, hujah mereka lah, ma dzakartum huwa muqtadal lughati. Apa yang kamu sebut itu, itulah muqtadal lughah, itulah kefahaman lughah, apa yang dia faham daripada bahasa. Walam nukhalifhu, kita tidak menyalahinya, illa, kecuali annad dalilal aqliya, dalil akal, mana'a min qiyami tilkal awsafi bidzati. Tetapi dalil akal menghalang untuk kita menerima adanya sifat tersebut pada zat. Kenapa kita pada akal kita tak boleh terima? Lima yalzamu, kerana barang yang lazim alaihi min ta'addudil qudamai, daripada berbilangnya qadim. Kalau kita isbat juga, maka adalah bukan zat saja qadim, sifat pun qadim juga. Berapa sifat? 7 sifat. 7 campur 1, 8 hak qadim. Jadi berbilang qadim. Walhal wajib wahdaniyah pada setiap perkara. Wajib Tuhan tu satu. Qul huwallahu ahad. Ini berbilang qadim ni. Jadi mereka pun akal mengatakan, akal menafikan bahawa ada sifat yang lebih, yang qadim selain daripada zat Tuhan. Okay. Itu hujah Mu'tazilah. Warudda, dan ditolak zalika, hujah tersebut, bi annal mumtani'a, dengan bahawa yang terhalang, yang mustahil tu, yang kita kata tak boleh terima tu, al-mumtani' itu ialah ta'addudul zawati qudamai, berbilang zat-zat qadim. Hak tu yang tak boleh terima. Berbilang zat-zat yang qadim. Itu orang panggil berbilang qadim. Ta'addudul qudama. Jadi itu al-mumtani'. Annal mumtani'a ta'addudu zawati qudama'i. La dzatun wa sifatun. Bukan zat dan sifat-sifat. Zat satu, sifat-sifat banyak. Waktu tidak. Okey. Qudama'a lah sini dah. Wa'ala qudama juhala. Ta'addudu zawatil qudama'a. La dzatun wa sifat. Bukan satu zat, sifat banyak. Ni tak panggil berbilang ni. Yang dikira berbilang tu kalau zat itu banyak. Okey, habis. Qauluhu wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam dengan Nabi Musa sesungguh-sungguh kalam. Apa maksudnya?
asma'ahu kalamahul qadimah. Allah memperdengarkan kepada Nabi Musa kalamnya yang qadim. Ini atas huraian Asy'ariyah ni. Kita maklumlah sebelum ni rasa pernah sebut. Di sisi sebahagian ulama antaranya Maturidiyah mengatakan Allah memperdengarkan kalam lafzi kepada Nabi Musa tu. Allah memperdengarkan kalam lafzi kepada Nabi Musa. Di sisi Asy'ariyah tidak, kerana tidak perlu takwil kepada kalam lafzi. Bila kata kalam, sifat kalam sendiri. Jadi itu lebih mubalaghah pada mukjizat, lebih mubalaghah pada i'jaz. Allah memperdengarkan Nabi Musa akan kalamnya yang qadim. Pula dengar tu bukan dengan telinga, bukan dengan cara biasa. Bi jami'i a'dha'ihi, dengan sekalian anggotanya, seluruh badan dengar. Sebab kalam Tuhan ni dia bukan bentuk kalam makhluk yang berpindah dan dapat didengar melalui tadzabzubat, melalui getaran pada udara, bukan. Itu kalam berlafaz bunyi, kalam hak bunyi. Kalam Tuhan ni dapat didengar dengan sekalian anggota. Nampak? Min jami'il jihati, pada sekalian pihak. Bukan daripada pihak suara itu keluar saja, bukan. Kalau itu suara dia datang daripada pihak di mana punca suara keluar. Sebab itu kalau telinga itu beralih pada arah lain, bunyinya tak sama dengan kita alihkan telinga pada arah suara itu datang. Sebab suara biasa dia bergerak melalui getaran pada udara. Tapi bila sifat kalam Tuhan tak sama. Jadi bagaimana? Wallahu a'lam lah. Tu kata biduni kaifiyat. Kaifiyatin ini bukan sebagai kaifiat biasa ni. Bi jami'i a'dha'ihi, dengan sekalian anggotanya, min jami'il jihati, dari segenap pihak, daripada segenap arah. Wa kana Jibrilu ma'ahu, walhal Sayyidina Jibril ada sama Nabi Musa. Falam yasma' ma kallamahu Allahu bihi, dan dia tidak dengar apa yang Allah kalam dengan Nabi Musa dengannya. Ini perlu kepada sandaran lah. Ya, kalau orang ahli hadis dan juga golongan-golongan yang nak petikai, dia akan tanya lah, kat mana sandaran ni? Mana cerita ni ambil? Israiliyat sana ada dah. Gitulah. Tapi kita tak mau masuk, bukan bidang kita pun. Kita nak baca apa yang ulama ambil ni. Kita kata orang ni lah, itikalan, kita serah kepada syekh kita ni lah, Syekh Syarqawi. Kita percaya ke dia lah, kita percaya ke dia, makna mungkinlah ada sandaran, tapi maknanya nak letak dia itu sebagai satu benda yang ada dalil konkret daripada hadis, tu kena cari lah. Kena cari ada tak di mana yang menunjukkan bahawa Jibril tak dengar. Masa hadir dengan Nabi Musa itu, Jibril ada sekali tapi Jibril tak dengar. Wallahu a'lam lah, kalau ada boleh kongsi sekali lah. Jadi kita sekadar ceritakan apa yang Syekh Syarqawi. Kita nak faham kitab dia je. Tak perlulah buat video untuk rock. Tak perlu buat video untuk rock. Cerita dongeng daripada meja penceramah ataupun cerita karut, tu bukan kerja kita. Tak ada masa nak layan. Nak faham kitab dulu. Boleh faham? Mujur lah. Mujur sangat-sangat dah boleh faham kitab. Okey, habis. Wa khussa, dan dikhususkan ismul kalimi, dikhususkan nama al-kalim. Gini lah. Jangan kena baca isma. Wa khussa ay wa khussa Musa isma, dan dikhususkan akan Nabi Musa dengan nama Ismail Kalim, dengan nama Al-Kalim. Nabi Musa kan dipanggil Kalimullah, orang yang Tuhan berbicara dengannya. Wa khussa Ismail Kalimi ay wa khussa Musa Ismail Kalimi, dikhususkan Nabi Musa dengan nama Al-Kalim, likauni kalamihi lahu, kerana keadaan kalam Allah dengan Nabi Musa itu bila wasitati kitabin wala malakin, tanpa bismil kalim. Lagi comel.
Ada ba. Ada ba jelas lalu. Jadi tak ada ba ni mansub ala nazil khafi ya. Ada ba bismil kalim jelas lalu. Bismil kalim. Nak nuskah lain macam mana? Ada ba tak? Kalau ada ba wa khussa bismi juga. Sebab khussa ni apa namanya? Dia ta'addi khasastu Muhammadan bi kadza wa kadza. Dia ta'addi dengan haraf ja. Dia muta'addi satu dasar maf'ul bih. Khasastu Muhammadan bil kitab. Tak. Jadi munasabahlah ada ba tu. Okey. Kalau tak ada maknanya kita baca takdir lah nasikul khafi lah. Okey. Ada ba jelas aje. Bismil kalimi. Wa khussa ay wa khussa Musa. Bismil kalimi dengan nama al-kalim. Likauni kalamihi lahu, kerana keadaan kalam Tuhan kepada Nabi Musa bila wasitati kitabin, tanpa perantaraan kitab, wala malakin, dan tanpa perantaraan malaikat, bi khilafi ghairihi, lain daripada yang lain, ai min ahli zamanihi, daripada ahli zaman dia. Bukan maknanya daripada semua makhluk, sebab Nabi Muhammad Allah Ta'ala berkata-kata, berbicara secara langsung, berkalam dengan Nabi Muhammad secara langsung. Nampak tak? Jadi istilah ataupun khususiah nama Al-Kalim ni berbanding yang ada pada zaman tu. Dan kerana Tuhan juga sebut wa kalamallahu Musa taklima, dan datang daripada hadis. Okey, jadi dipanggil Musa ini kalimullah. Jadi dia itu tidak pada selainnya daripada ahli zamannya. Fala yunafi, maka ini tidak menafikan anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadzalika. Ini tidak menafikan Nabi Muhammad pun demikian juga. Nabi Muhammad Allah Ta'ala berkalam dengannya secara langsung juga. Okey, jelas Fattakhsisu, maka pengkhususan bidzalika dengan demikian gelaran, innama huwa binisbati li ahli zamanihi, hanya nisbah kepada ahli zaman Nabi Musa saja. Gitu. Sebab itulah dikatakan tidak ada mukjizat para nabi sebelum Rasulullah kecuali diberi kepada Rasulullah seumpamanya ataupun lebih daripada mereka. Au yuqalu, atau dikatakan, au yuqalu khussa bidzalika, dikhususkan Nabi Musa dengan demikian itu, litakarruri dzalika lahu, kerana berulang-ulang kalam itu dengan Nabi Musa itu, aktsara, litakarruri dzalika lahu aktsara min ghairihi, lebih banyak daripada orang lain. Berbicara Tuhan dengan Nabi Musa secara langsung tu berlaku lebih banyak daripada Nabi lain. Okey. Bi khilafi, berlainan nabiyina, dengan Nabi kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, kerana sesungguhnya baginda, lam yaqa' lahu dzalika, tidak berlaku kepada Nabi bercakap secara langsung tu, illa Lailatul Mi'raj, kecuali pada malam Mi'raj sahaja. Ini sebahagiannya lah jawab. Tapi hak tadi okey dah. Mana kata bahawa lebih dia kalim itu, dia kalimullah, nisbah pada ahli zaman dia. Dan lebih pula kerana Allah sendiri yang menamakan dan menyebut secara khusus sifat kalam nisbah pada Nabi Musa. Wa'turida, dan diiktiraf, isbatul kalami, pengisbatan sifat kalam, bidalil syar'i, dengan dalil syar'i, dalil nakli. Dia kata i'tiraf, diiktiraf pengisbatan sifat kalam dengan dalil syar'i. Sifat kalam ni dalil bahawa Allah bersifat dengan kalam ialah Al-Quran. Al-Quran tu apa? Ialah kalam. I'tiraf dengan apa? Bi annahu, bahawa sesungguhnya yalzamu
alaihi dauru, lazim oleh daur. Sebab apa? Kita nak isbat sifat kalam. Sifat kalam Tuhan diisbatkan melalui kalam Tuhan. Nampak? Tak jadi do tu. Kita nak isbatkan Tuhan ada sifat kalam. Apa bukti dalil bahawa Tuhan ada sifat kalam? Ialah kalam Tuhan. Orang panggil daur lah. Okey. Boleh lianna, kerana sesungguhnya ad-dalil syar'iyyah, dalil syar'i itu Alkitab ataupun sunnah itu mauqufun ala dalalatil mu'jizah, terhenti atas dalil mukjizat, ala sidqi ar-rasuli, atas benarnya rasul. Wahia, mukjizat itu mana dia kata dalil syar'i, wa kallamallahu Musa taklima tu, itu dalil syar'i tu, terhenti di atas dalalatil mu'jizah, di atas dalalah mukjizat, ala sidqi rasul. Apa dalil ayat Quran ni kan? Ayat Quran ni wa kallamallahu Musa tu, terhenti bahawa ayat Quran itu benar di atas mukjizat. Mukjizat ini yang menyatakan bahawa apa yang Nabi cakap itu betul-betul benar, ala sidqi rasul. Wahia mutawaqqifatun, dan ia terhenti ala kalami, dia terhenti di atas kalam. Berhenti di atas kalam pula. Mana? Atas kalam. Binaan ala anna dalalataha wad'iyah, kerana dibina bahawa dalalah mukjizat itu wad'iyah. Mana mukjizat ni kan? Mukjizat ini dalalah dia ialah wad'iyah. Mukjizat tu apa? Perkara amrun khaliqul lil adah. Dia itu seumpama Tuhan kata wa kallamallah, seumpama Tuhan kata. Jadi dalalah mukjizat ini menunjuk dia tu dipaham daripada kalam juga. Nampaklah tu? Tengok dulu kita ulang balik ni. Ini ulang balik sebab dia berlapis sini. Dia berlapis berkait dengan mukjizat. Jadi kita berhenti sekejap untuk azan, dan boleh perhati tengok dulu, nanti kita ulah balik sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nanti saya nak. Okey, kita sambung balik. Tengok sini. Wahia apa? Mukjizah itu mutawaqqifatun 'alal kalam. Mukjizat itu dia terhenti atas kalam juga. Ini dibina binaan ala anna dalalataha ay dalalatul mu'jizah wad'iyatun. Dalalah mukjizah ni wad'iyah. Makna mukjizat itu seakan-akan Tuhan letak dia.
seakan-akan Tuhan kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighani. Jadi dalalah mukjizat kepada benarnya Nabi seakan dalalah kalam. Seumpama kalam yang bercakap yang menyatakan benar hamba-Ku. Okey, jadi ini dibina di atas ala anna dalalataha dalalatul mu'jizah wad'iyatun. Ai tunazzalu manzilata qaulihi ta'ala, dia diumpamakan seumpama. Tunazzal manzilata, terjemah yang senang ataupun yang secara mudahnya begitulah, diletakkan atau diletakkan pada tempat. Diturunkan pada tempat turun. Lamalah sikit tu. Tunazzalu manzilatan, diumpamakan sebagai. Gitu lagi ringkaslah. Diseumpamakan. Tanzil makna diletakkan seumpama kalam, diletakkan seumpama tempat letak. Bahasa mudahnya, tunazzalu manzilatan, diseumpamakan perkataan manzilata qaulihi ta'ala, seakan-akan Tuhan berkata sadaqa abdi, benarlah hamba-Ku. Jadi mukjizat ni sebenarnya apa? Bagaimana dalam perbahasan mukjizat, seakan Tuhan kata sadaqa abdi. Gini, fi kulli ma yuballigh. Ini benda, ni kalam ni. Jadi mukjizat tu, dia itu seakan dia terhenti pada kalam, dia itu dalalah wad'iyah yang menunjuk kepada mewakili seakan kalam Tuhan. Jadi nak mengisbatkan sifat kalam. Nak isbatkan sifat kalam yang ada dalam Quran, mesti kena isbatkan mukjizat. Isbat mukjizat melalui benarnya Rasul. Mukjizat itu umpama kalam Tuhan kata sadaqa abdi. Tak jadi dau gitu. Jadi dau lah panggil. Sebab ni pun apa? Ni kalam ni kan. Okey. Wa ujiba. Itu i'tirafnya. Wa ujiba bi anna tanziluha, bahawa menepatinya. Menepati boleh tak tu? Menepatinya mukjizat tadi. Manzilata. Menepati comel menepati. Dia seumpamakan. Menepati dia sebagai tempat. Menepatinya sebagai tempat ataupun menepati tasdik, pembenaran Allah Ta'ala. Pembenaran Allah Ta'ala bil qawli, dengan perkataan. Itu maknanya apa? Dia sekarang gini, dia kata tanziluha manzilata tasdik, menepati mukjizat itu seumpama pembenaran Tuhan melalui perkataan itu. Maknanya annaha, bahawa mukjizat itu tadullu ala ma yadullu alaihil qawlu, menunjukkan atas apa yang ditunjuk oleh perkataan, min sidqi al-ati biha, daripada benarnya orang yang membawa dengannya bahawa mukjizat tu. Itu dia, menunjuk apa yang seumpama perkataan, khabar tentang benarnya orang yang bawa mukjizat. Walaisa ma'nahu, bukan maknanya anna khaliqaha, bahawa pencipta kepada mukjizat itu Tuhan. Bukan makna Tuhan yang buat mukjizat itu takallama, bukan Tuhan khabar sadaqa abdi, bukan. Bukan Tuhan berbicara berbunyi sadaqa abdi, bukan. Laisa anna khaliqaha takallama bitasdiqi man zaharat, dengan membenarkan man zaharat. Zaharat ay zaharatil mu'jizatu ala yadihi, di atas tangannya. Bukan Tuhan berbicara, berkalam, menyatakan kebenaran orang yang nyata padanya mukjizat. Nampak tak? Jadi bukan dengan makna Tuhan khabar dan berbicara dengan kata sadaqa abdi. Tapi mukjizat tu seakan-akan dia, kalau orang kata apa maksud dalalah perkataan tu? Maksud dalalah perkataan nak membenarkan orang buat datang mukjizat. Jadi itu dia. Wadzalika, dan demikian itu, kama taqulu, sebagaimana kamu kata, al-isyaratu tadullu wad'an, isyarat itu menunjukkan pada wad'i, pada peletakan, ala ma yadullu alaihil kalamu, pada barang yang menunjuk atasnya oleh percakapan. Isyarat itu menunjukkan benda yang sama dengan apa yang diucapkan. Contoh, kita kata ke mana? Kita kata gini. Tengok ini. Ni isyarat kan?
Apa maksud dia? Diam. Jadi isyarat ini menunjukkan kepada arahan suruh diam. Sebagaimana kalau kita kata diam. Kita kata diam. Itu dengan kalam menunjukkan tuntutan kita supaya orang tu diam. Dengan kita buat isyarat, kita gini. Jadi isyarat tu semata-mata menunjuk perkara sama yang ditunjuk oleh perkataan tadi. فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ المشير متكلما. Dia tidak ada dalalah, tidak ada menunjuk pada demikian itu atas keadaan al-musyir, orang yang membuat isyarat itu bercakap. Au abkama, ataupun dia itu bisu. Bal kullu minhuma muhtamalun. Bahkan setiap daripada keduanya boleh diihtimal. Jadi kalau buat gini, adakah menunjuk orang tu bercakap? Tak. Nak kata bisu pun tak juga. Isyarat tu nak khabar tentang makna satu perkara tu je. Bukan menunjukkan bahawa orang yang buat isyarat tu berkata-kata ataupun bisu. Bal kullu minhuma muhtamalun. Idh laysa fihi al-isyaratu laisa fil isyarati, kerana tidak ada pada isyarat ma yadullu ala wahidin minhuma, yang menunjukkan atas satu daripada kedua-duanya tadi. Tak ada pun isyarat yang nak kata orang tu boleh cakap ke, bisu ke, tak ada. Maka fatanzilul mu'jizati, menepati mukjizat itu, manzilata qauli, akan tempat percakapan itu, laisa huwa nafsal qauli, bukan diri bercakap, bukan diri berkata-kata. Hatta yalzama dauru, sehingga melazim oleh daur, sehingga kita kata daur. Tidak. Jadi tak berlakulah daur di sini, kerana bukan mukjizat tu cakap sungguh-sungguh. Nampak tak? Tak ada berlaku daur lah. Boleh jelas qauluhu wa sunnatu faminha ila akhirih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar tu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung pada ini. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.